Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yathbutul khiyaru fil majlis fi jami'i asnafil bai' wa la yanqati'u illa bitakhayuri aw bitafarruqi bi abdanihima wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima syartul khiyari thalathata ayyamin aw aqall illa an yushtarata qabdul 'iwadhi fil majlis wa bai'at ta'ami bit ta'am wan naqdi bin naqdi wa idza wajada bil mabi'i aiban raddahu 'ala al fawr wa la yasihhu bai'u al mabi' hatta yaqbidahu. Baik. Al-uqud ataupun akad-akad dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Semalam kita ada sebut tapi kita tak sebutkan semualah. Ada di sana disebut sebagai akad muawadhah. Akad al-muawadhah. Dan ada juga disebut akad al-musyarakah dan ada akad at-tawathuqat, at-tawathuq dan ada akad disebut akad at-tabarru'. Jadi ada empat akad. Ada yang disebut sebagai uqud al-muawadhat, dan juga ada yang akad yang disebut akad syarikah, dan ada akad yang disebut sebagai akad at-tawathuqat dan at-tabarru'at. Perbicaraan kita masih lagi di akad muawadhah, iaitu akad yang ada serah terima, ada iwad dan juga ada iwad, ada saman dan juga ada musman. Baik bagi musman ataupun sil'ah, barang yang merupakan iwad, kemudian mushtari bagi barang kepada penjual, kepada baik yang merupakan iwad. Jadi ada iwad. Itu dinamakan akad muawadhah. Berbeza dengan ketiga-tiga akad yang lain. Akad syarikah seperti syarikah, nanti ada bab, nama dia bab syarikah, akad perkongsian antara dua orang ataupun lebih. Dan di sana ada akad tawathuqat, iaitu akad kita buat sebagai macam dokumen pengukuhan, seperti akad doman ataupun akad apa lagi, rohan, itu masuk dalam akad tawathuqat. Dan di sana ada akad tabarru'at seperti hibah, waqaf, yang dia akad juga tapi dinamakan akad tabarru'at. Tapi tajuk-tajuk tu kita tak mengaji lagi lah, sebab dalam kitab ni memang tak ada lagi. Dia cuma sebut tiga fasal, iaitu kitab bab baik, fasal pada mengatakan hukum baik, riba dan juga khiyar. Cuma di akhir nanti dia akan sebut sikit berkenaan jual beli yang dilarang, jual beli yang manhi anhu. Cuma perbicaraan kita hari ini pada al-muawadhah. Di sinilah kita nak
sebut. Yang mana akad al-mu'awadhah ni terbahagi kepada dua. Ada yang dinamakan akad mu'awadhah mahdhah dan ada akad mu'awadhah ghair mahdhah. Ini yang antum akan jumpa dalam kitab lah. Dia sebut bab khiyar. Ini sebagai muqaddimah untuk kita masuk dalam bab khiyar. Bab membuat, kita buat pilihan. Itu secara ni dululah dia punya khiyar. Apa khiyar? Iaitu membuat pilihan sama ada nak meneruskan akad ataupun membatalkan akad. Jadi dua orang, penjual dan juga pembeli, al-aqidan, ba'i' dan juga mushtari. Jadi bila kedua-duanya melakukan kontrak ataupun akad jual beli, maka di situ di sana ada namanya khiyar. Khiyar bagi kedua-dua pihak. Sama ada ba'i' ataupun mushtari. Iaitu sama ada nak meneruskan jual beli tersebut ataupun nak membatalkan jual beli tersebut. Itu dinamakan khiyar. Nanti kita akan masuk dengan lebih dalam lah. Yang mana khiyar terbahagi kepada 3. Ada yang dinamakan khiyar majlis, ada yang dinamakan khiyar syarat, dan ada yang dinamakan khiyar aib. Dan bukan semua akad ataupun muamalah ada khiyar. Bukan semua akad dan muamalah ada khiyar. Nanti kita akan tengok syarat-syarat dia. Baik. Cuma sebelum tu kita kena kenal dulu apa itu muawadhah mahdhah dan muawadhah ghair mahdhah. Jadi muawadhah mahdhah ataupun kita sebut juga muawadhah yakni khalisah, yakni ghair khalisah. Muawadhah mahdhah iaitu muawadhah yallati tafsudu bi fasadil iwad. Iaitu muawadhah, akad muawadhah, satu akad yang mana akad ni akan rosak disebabkan rosaknya iwad. Akad ni akan rosak disebab rosaknya iwad. Jadi kita buat jual beli, contohnya ana nak beli motor. Ana nak beli motor dengan duit. Jadi duit itu sebagai iwad ganti daripada motor tu. Dan motor tu bagi kat ana ganti daripada duit. Jadi ada dua lah. Kan? Dua belah pihak. Iwad. Katalah ana nak beli motor, kemudian anda bayar. Anda kata apa ni, ada jual motor. Anda pun bayar duit, anda cakap esok anda ambil. Anda bagi duit dulu, anda serah duit, tapi anda tak ambil lagi sil'ah barang tu ataupun al-musman tu. Jadi barang tu masih di tangan siapa? Masih di tangan adnin, si penjual. Baik. Kemudian apa takdir Allah Taala, motor tu sebelum sempat ana ambil, sebelum sempat diserahkan kepada ana, kena curi ataupun rosak. Kena langgar kereta ke, hancur habis. Sekarang ni rosak tak salah satu iwad? Rosak tak salah satu iwad tu? Ada dua iwad. Tadi kata-kata motor dengan duit. Sekarang ni satu tu rosak. Jadi bila satu rosak, rosaklah akad tadi. Yang mana hiyallati tafsudu bi fasadil iwad. Rosak satu, maka rosaklah akad tersebut. Maka duit tadi perlu dipulangkan semula kepada ana. Tak ada dah barang dah, tak ada habis. Sama juga sewa menyewa. Ana sewa, kita sewa rumah ni. Kita sewa rumah ni, jadi kita ambil manfaat daripada rumah. Jadi ada dia punya iwad lah. Maknanya kita dapat manfaat, tuan rumah dapat duit. Betul tak? Jadi ada pertukaran di situ. Katalah kita minta jauh jadi gempa bumi,
rumah ni roboh. Rumah ni roboh. Habis. Hancur habis. Jadi sekarang ni ada tak benda? Tak ada. Maknanya satu iwat dah rosak. Bila satu iwat rosak, maka rosaklah akad tersebut. Ini contoh dia seperti al-bai' dan al-ijarah. Itu nama dia apa ni, muawadah mahdah. Muawadah mahdah. Muawadah ghair mahdah aks. Mahdah hiya allati la tafsudu bi fasadi al-iwad. Iaitu kita kata akad yang mana dia tidak rosak dengan sebab rosaknya iwad tersebut. Contohnya apa? Contoh ulama sebut dalam kitab An-Nikah. Contoh ulama sebut An-Nikah. Contohnya satu pernikahan apa ni, perempuan dan juga laki-laki. Mahar dia adalah arak. Jadi sah tak mahar ni buat apa ni, arak ni buat mahar? Tak sah. Jadi iwad di sini rosak. Perempuan ni tak apalah, okey lah. Sekarang ni hak sebelah ni, sebelah pihak lagi ni nak bagi mahar dia arak. Faham tak? Jadi sekarang ni iwad ni rosak. Tapi adakah rosak pernikahan tersebut? Tak, pernikahan tersebut tak rosak. Tapi iwad tadi diganti dengan mahar misil. Diganti dengan mahar misil. Begitu juga khuluk. Sama juga khuluk. Maknanya khuluk, isteri minta talak. Maknanya dia minta suami dia talak dengan bayaran. Suami minta talak dengan tolak, tapi dengan bi'iwad. Pun sama juga. Kalaulah iwad bayaran tersebut, bayaran yang rosak, khuluk tu sah, tapi diganti dengan yang semisalnya. Faham tak? Ini contoh. Jadi ada dua lah. Ada muawadah yang mahdah, ada muawadah ghair mahdah. Cuma kita nak tumpuan kita di muawadah mahdah. Sebab apa tumpuan kita di sini? Sebab khiyar tu berlaku pada muawadah mahdah. Khiyar tidak berlaku pada muawadah ghair mahdah. Faham? Khiyar tidak berlaku pada muawadah ghair mahdah. Bukan masa nak tarik balik talak tadi ke, tak. Kalau macam kita ni boleh khiyar tak jadi, nak batalkan jual beli. Ni kalau talak tadi, dah ni tak ada, bukannya macam jual beli nak boleh batalkan balik tak jadi, nak tarik balik ke tak. Ni tidak berlaku di sini. Begitu juga dengan nikah. Tak jadi nak nikah. Tak jadi kena talak. Dia bukannya seperti muawadah mahdah. Boleh faham? Okey. Kemudian antara benda yang perlu kita faham lagi sebelum masuk dalam bab khiyar berkenaan dengan apa ni, akad terbagi kepada tiga min haisul jawaz dan juga min haisul luzum. Pernah dengar sebelum ni apa yang kita mengaji, apa ni, akad yang lazim minat tarafain, ada akad yang jaiz minat tarafain dan ada akad yang lazim min taraf wa jaiz min taraf. Itu antara benda yang perlu kita faham sebelum masuk dalam bab khiyar. Sebab dia pun ada kaitan juga. Yang ni ada kaitan, kita dah sebut dah. Dan juga bab berkenaan dengan apa ni, lazim min taraf, jaiz min taraf, lazim min tarafain dan juga jaiz min tarafain. Baik. Jadi kita sebut al-uqud min haisul luzum wal jawaz, terbahagi kepada tiga. Dalam bahasa Melayunya disebut sebagai akad yang mengikat, akad yang tidak mengikat. Akad yang mengikat, akad yang tidak mengikat. Apa dia akad mengikat dan tidak mengikat, kita akan tengok lagi. Okay.
Jadi ada 3. Ada akad yang lazimah min tarafain, ada yang jaizah min tarafain, ada yang lazimah min taraf wa jaizah min taraf. Terbagi kepada 3. Ataupun tersebut dalam bahasa Melayunya akad yang mengikat kedua-dua belah pihak, akad yang tidak mengikat kedua-dua belah pihak, ataupun akad yang hanya mengikat sebelah pihak, tidak sebelah pihak lagi. Ada 3. Contoh dulu, akad yang mengikat, contohnya jual. Contoh yang pertama, iaitu akad yang mengikat kedua-dua belah pihak. Contohnya akad baik, akad jual beli. Akad baik, akad jual beli. Akad jual beli, bila satu jual beli itu dah sempurna, maknanya dah tidak ada khiyar dah. Kalau ada khiyar majlis pun dah habis. Lepas tu khiyar syarat pun dah habis dah masa dia. Maka waktu tu jual beli tersebut, akad tersebut dia mengikat kedua-dua belah pihak, pembeli dan juga penjual. Maksudnya apa? Maksudnya pembeli tidak boleh lagi nak menfasahkan ataupun membatalkan jual beli tadi, dan penjual pun sama juga tidak boleh memfasahkan jual beli tadi. Itu maksud dia mengikat kedua-dua belah pihak. Kalau jaiz, dia boleh batalkan. Kalau lazim, dia tak boleh batalkan lagi. Boleh faham? Kalau lazim minat tarafain, mana kedua-dua belah pihak, bila satu akad tu dah sempurna dah akad tadi tu, maka kedua-dua belah pihak tidak boleh membatalkan, memfasahkan jual beli tadi. Okey. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sahabat-sahabat yang berniaga. Ada berniaga Indomie, ada berniaga nasi dan sebagainya. Okey. Jadi ana pun bayar. Beli Indomie 3.50. 3.50 ana dah ambil dah. Sekarang ni dalam majlis lagi. Lepas tu kami dah berpisah dah. Maka dah jadi sempurna dah jual beli tu. Kami pun tak syarat 3 hari, tak syarat khiyar syarat. Okay, sekarang ni bila dah sempurna dah akad jual beli tadi, ana beli, Azmi kata ana jual, dah sempurna dah. Lepas tu Azmi kata, tak jadi ya, ana tak mau jual, ana nak balik. Ana nak makan. Ambil balik duit. Kalau ana tak mau, dia tak boleh buat apa. Faham tak? Faham tak? Berbeza kalau masih dalam majlis. Selagi mana jual beli tadi, akad tadi itu belum sempurna lagi, maka masih ada, dinamakan ada khiyar majlis. Bila ada khiyar majlis, Azmi kata, ana tak jadi jual, nah balik duit. Maka ana kena bagi balik Indomie tadi. Tapi bila dah berpisah dah, waktu tu dah jadi lazim minat tarafain, maka Azmi tak boleh nak fasahkan, nak batalkan jual beli tadi. Boleh faham? Azmi tak boleh nak batalkan jual beli tadi. Kerana kalau ana kata tak mau, ana tak mau bagi balik. Sebab tadi kalau ana bagi balik, Azmi bagi balik duit, ana bagi balik Indomie, itu dinamakan al-iqalah. Macam apa bahasa Melayu lah? Izin? Bahasa Melayu apa? Iqalah. Namakan al-istilah iqalah lah. Maknanya ni apa ni? Jadi macam biasa balik lah. Yang ni ambil balik duit, yang ni ambil balik dia punya barang. Masalah saya nama. Jual beli dia apa dia? Kadang dia punya istilah. Kalau pekerjaan tu istiqalah tu letak jawatan. Alhamdulillah. Baik, apa? Itu satu contohlah. Begitu juga ada al-ijarah, al-hiwalah. Itu antara akad-akad yang lazim minat tarafain. Lazim min tarafain. Boleh tengoklah dalam Yaqut Nafis, dalam dia punya ta'liq itu, ada dia senaraikan. Lazim min tarafain akad apa? Lazim min jaiz min tarafain akad apa? Dan lazim min taraf, jaiz min taraf akad apa?
Yang kedua jaizah min tarafain. Yang kedua jaizah min tarafain. Ini akad yang tidak mengikat kedua-dua belah pihak. Maknanya kedua-dua belah pihak dia boleh nak menfasahkan ataupun nak membatalkan akad yang dibuat tu. Dia boleh nak membatalkan akad yang dibuat tu. Seperti apa? Seperti akad syarikah. Seperti akad syarikah. Ataupun al-wakalah. Wakalah lah, kita bagi contoh wakalah mudah sikit. Okey. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ana wakilkan kepada Adnin untuk beli. Untuk beli kat ana barang. Sepatutnya ana yang beli. Duit tu duit ana. Ataupun ana wakil untuk dia jual. Jual barang ana. Kalau ana tak bagi izin, mana boleh. Tu barang ana dia akan jadi baik fuduli. Tapi sekarang ni ana bagi izin, ana wakilkan Abu Salamah, ana wakilkan Adnin untuk jual barang ana ataupun beli barang untuk ana. Jadi sekarang akad yang kami buat ni, akad wakalah ni, ana bila-bila masa ana boleh fasahkan ataupun batalkan akad yang dibuat. Maknanya ana kata tak jadi. Tak payah jual untuk ana. Ana jual sendiri. Ataupun tak payah beli untuk ana pergi beli sendiri. Begitu juga Adnin, dia boleh kata tadi dia setuju, lepas tu kita tak jadi. Dia boleh untuk membatalkan. Tadi dia dah kata okey lah, qabil tu lah. Sekarang ni dia kata ana ada kerja, ana tak jadi nak jual untuk anta, ataupun ana tak jadi nak beli untuk anta. Tak. Jadi sekarang ni ana boleh fasahkan, yang pihak kedua pun boleh fasahkan. Itu namanya jaiz min tarafain. Harus kedua-dua pihak, dia tidak mengikat kedua-dua belah pihak. Tak? Dia tidak mengikat kedua-dua belah pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengikat sebelah pihak, dia tak mengikat sebelah pihak. Dia hanya mengikat sebelah pihak sahaja. Jaiz min taraf wa lazim min taraf. Contoh dia apa? Contoh dia akad rohan. Contoh dia akad rohan. Itu juga akad kitabah. Rohan dalam bahasa Melayu kita apa? Gadai. Gadai. Contoh, ada orang nak hutang pada PMMS. Ada orang nak hutang pada PMMS. Jadi PMMS, pihak persatuan, boleh untuk buat satu akad, nama dia akad tawasuqat, iaitu akad rohan. Maknanya siapa yang nak sebab satu PMS nak jaga harta dia. Sebab takut-takut si penghutang tak bayar. Jadi dia ada barang cagaran. Sampai masa boleh dia jual. Kalau orang tak ni, dia boleh jual barang tersebut. Jadi PMS buat macam tu. Maknanya ada barang cagaran. Jadi penghutang kena bagi satu benda lah. Satu benda sebagai cagaran. Yang setengah-setengah di Malaysia, dia buat dengan, selalunya dengan mah lah. Cagar mah. Baik. Jadi sekarang ni, yang menggadaikan tu, menggadai dengan si pemegang gadai. Yang bagi barang tu, yang nak hutang tu. Contohnya, anak nak hutang dengan PMS. Lepas tu PMS kata, kena ada cagaran. Okey, kena ada cagaran. Jadi sekarang ni anak letaklah, katalah handset anak ke apa sebagai cagaran, ataupun motor anak sebagai cagaran. Anak kata motor anak ni sebagai cagaran. Anak nak $1,000 contoh, $500. Di motor ni sebagai cagaran. Jadi bila katalah PMS dah pegang dah motor anak, dah kobat dah barang tu. Waktu tu sekarang ni
ana nak kata tak jadi, tak boleh dah. Sebab sekarang ni akad rohan dia lazim min taraf, jaiz min taraf. Dia mengikat sebelah pihak dan tidak sebelah pihak yang lain. Dia mengikat sebelah pihak yang berhutang tadi, yang bagi cagaran tu, tapi dia tidak mengikat sebelah pihak sana yang bagi hutang. Kalau tadi yang bagi hutang pihak PNS. Jadi kalau anak kata tak boleh. Kata mai balik barang tu, anak tak jadi, tak mau rohan. Nah, tak boleh. Kena bayar dulu hutang tu. Faham tak? Kena bayar dulu hutang. Anak nak fasahkan akad tadi, akad rohan tadi tak boleh. Tapi pihak PMS boleh. Dia kata tak apalah. Hutang tetap hutang. Tapi motor ni ambil lah. Hutang tetap hutang tapi motor ni ambil. Hantar boleh pakai. Apa semua hantar boleh. Inilah tak perlu digadaikan. Tak perlu dibuat sebagai cagaran. Jadi pihak sebelah sana, pihak PMS, dia boleh untuk fasahkan akad tu. Tapi pihak yang bagi barang ni, dia tak boleh nak fasahkan akad tu. Faham tak? Jadi dia jaiz min taraf, lazim min taraf. Dia lazim sebelah pihak, dia mengikat sebelah pihak, iaitu pihak yang bagi cagaran tu, tapi dia tak mengikat sebelah pihak lagi. Boleh faham kan? Nampak kan? Begitu juga akad kitabah. Akad kitabah. Iaitu hamba, dia buat akad dengan tuan dia. Dia buat akad dengan tuan dia. Maknanya kalau dia dapat dalam masa sekian-sekian, dia dapat lansaikan jumlah sekian-sekian, maka dia jadi merdeka. Maka dia akan merdeka. Dia hamba. Hamba ni namakan hamba mukatab. Ini hamba yang ada antara dia dan antara sayyid dia. Hamba yang ada antara dia dan antara sayyid dia ada buat akad. Nama dia akad kitabah. Dia kena bagi lansaikan sejumlah wang yang depa sepakatlah tempoh masa yang tertentu, dapat maka boleh merdeka. Okey, katalah tempohnya setahun. Tempoh setahun. Lepas tu katalah kena bayar 10,000. Kena bayar 10,000. Pertengahan bulan dia dah dapat dah 5,000. Dia ada dah 5,000. Tiba-tiba waktu pertengahan bulan tu, tuan dia kata, aku tak jadi aku nak batalkan akad ni. Aku nak kamu terus jadi hamba aku. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab akad kitabah lazim min taraf, jaiz min taraf. Dia lazim daripada taraf sayyid. Dia lazim taraf, dia mengikat mengikat pihak sayyid, iaitu penghulu tu, tapi dia jaiz min taraf. Dia tidak mengikat pihak hamba. Maknanya hamba ni kalau 6 bulan, dia 6 bulan pun dapat 2,000. Dia 2,000 dia kata, lagi 6 bulan lagi. Dia kata, ataupun dia kata aku jadi hamba seronok. Makan ada, pakaian ada. Tuan aku pun baik. Kalau aku jadi merdeka, aku kena kerja sendiri, kena cari duit sendiri. Jadi dia kata kat tuan dia, aku nak batalkan akad ni. Hukum dia boleh. Hukum hamba tadi nak fasahkan akad tu boleh. Tapi tuan nak fasahkan akad tu tak boleh. Sebab akad ni dia mengikat sebelah pihak, tidak sebelah pihak lagi. Dia faham? Itu maksud dia lazim min taraf, jaiz min taraf. Okey, bila dah tahu yang tu dah jelas, baru kita masuk kepada bab khiyar. Jadi al-khiyar ini sebahagian sebahagian kitab dia bagikan kepada dua. Dia bagi yang khiyar tu kepada dua, tapi tafsirnya akan jadi tiga. Khiyar yang pertama dinamakan khiyar at-tashahhi.
dan yang kedua khiyar an-naqisah. Yang pertama dinamakan khiyar at-tashahhi dan yang kedua dinamakan khiyar an-naqisah. Khiyar at-tashahhi iaitu khiyar yang dia tidak ada kaitan dengan aibnya barang. Dia tidak ada kaitan dengan aibnya barang. Itu secara mudahlah. Adapun khiyar an-naqisah iaitu khiyar yang ada kaitan dengan aibnya barang. Sebelum tu khiyar tu apa? Khiyar merupakan al-khiyar talabu khairi al-amrain baina imda'il aqdi atau fasqihi. Min kan baina. Talabu khairil amrain min imda'i al-aqdi atau fasqihi. Jadi khiyar ni menuntut yang terbaik daripada dua perkara. Menuntut apa yang terbaik daripada dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Daripada meneruskan akad, kita meneruskan akad ataupun memfasahkan akad tersebut. Jadi dalam tempoh khiyar tadi, dalam tempoh khiyar nanti kita akan tengok, dalam tempoh khiyar pembeli dan penjual dia ada pilihan. Sama ada dia nak teruskan akad yang dibuat ataupun dia nak batalkan. Ataupun nak batalkan. Itu khiyar dan dia terbagi kepada, secara tafsirnya terbagi kepada 3. Di sini kita bagikan khiyar kepada 2, khiyar at-tashahhi dan juga khiyar an-naqisah. Khiyar at-tashahhi terbahagi pula kepada 2. Yang tashahhi terbagi kepada 2, khiyar majlis dan khiyar syarat. Khiyar majlis dan khiyar syarat. Baik. Khiyar majlis dan juga khiyar syarat. Jadi antara benda yang penting yang perlu kita tahu, di mana adanya khiyar syarat, ini di mana sabitnya khiyar syarat dan di mana sabitnya khiyar majlis. Jadi di sini kita nak mulakan dulu dengan khiyar majlis. Jadi khiyar majlis yathbutu fi kulli muawadatin mahdhah waqi'atin ala ainin lazimatin minal janibain laisa fiha tamallukun qahri
wala jarat majra rukhas. Agak panjang sikit. Agak panjang, tapi ni semua kait-kait dia. Jadi khiyar al-majlis sabit pada yang sebelum tu. Khiyar majlis ni apa? Iaitu khiyar yang diberikan, yang ada di dalam majlis akad. Di dalam majlis akad. Contohnya ana pi ke kedai, beli barang. Jadi selagi mana anda masih lagi duduk dalam kedai tu, masih lagi duduk di dalam majlis tu, tempat majlis dilakukan akad tersebut, maka selagi itulah ana ada khiyar majlis. Walaupun ana duduk dalam tu separuh hari. Contohnya ana buat akad dengan Azimi dalam bilik. Kami buat akad dalam bilik. Itu majlis lah. Majlis kami. Buat jual beli. Sign apa semua. Kemudian kami duduk dalam tu daripada pagi sampailah tengah hari. Jadi selama masa tu, selagi mana kami tu belum bercerai, waktu itulah kami ada khiyar. Ana ada khiyar majlis, Azimi pun ada khiyar majlis. Maknanya ana boleh fasahkan akad yang kami buat tadi, Azimi pun boleh fasahkan akad yang dia buat. Tak kira daripada pihak pembeli ke ataupun daripada pihak penjual. Sebab boleh jadi yang jual, dia nak balik barang tu, dia tak jadi jual. Ada orang nak jual handset, mula-mula nak jual, tapi tak jadi jual. Dia kata aku nak pakai. Jadi dia nak fasahkan. Tapi tengoklah, dia nak fasahkan tu dalam majlis ke, dalam majlis akad ke, ataupun dah lepas majlis akad. Katalah, masalah Sayyidina Muhammad dah keluar dah bilik. Masalah Sayyidina Muhammad dah keluar dah bilik, dah bayar dah, anda pun beli handset, ni ambil duit ni RM1,000, anda pun ambil handset. Lepas tu dah tak ada syarat pun khiyar syarat. Tak disyarat pun khiyar syarat. Maka bila tak disyaratkan khiyar syarat, maka hanya ada khiyar majlis. Hanya ada khiyar majlis. Khiyar majlis memang ada. Khiyar majlis memang ada. Selagi mana duduk dalam majlis, ada khiyar majlis. Khiyar syarat, itu kena syarat lah. Contohnya anda beli ni dengan syarat khiyar 3 hari. Ni faham? Jadi bila dah tak syaratkan khiyar syarat, maka masih tetap ada khiyar majlis. Kami dah berpisah daripada majlis dah. Tiba-tiba Azmi kata anak nak balik lah. Anak nak balik handset. Nak pakai. Ataupun ayah anak tak bagi jual. Ayah anak suruh guna dan sebagainya. Macam-macam lah bagi alasan. Anak tak ada. Tak maaf. Anak dah bayar. Anak dah bayar dah. Anak nak handset ni. Dia kalau nak bagi balik itu atas budi bicara. Atas budi bicara penjual dan juga pembeli. Ataupun anak kata boleh anak jual. Tadi anak beli 1,000, anak jual 1,100. Itu maknanya akan jadi akad satu lagi lah. Akad jual beli yang satu lagi. Baik. Nak bagi tahunya dalam khiyar majlis tu boleh fasahkan. Boleh fasahkan. Tak kira dia dah ambil barang tu ke, dia dah kobat ke apa ke, yang penting dalam majlis masih ada masih diberi ruang untuk memfasahkan, membatalkan akad tadi. Jadi khiyar majlis sabit pada apa? Sabit pada tiap-tiap muawadah yang mahdhah. Ini yang kita ngaji tadi. Sabit pada tiap-tiap muawadah yang mahdhah. Sebab tu kita mukadimah tadi kita ada sebut muawadah yang mahdhah dan muawadah yang ghair mahdhah. Jadi tiap-tiap akad muawadah yang mahdhah, yang mana akad tersebut akan rosak disebabkan rosaknya iwad, salah satu iwad, maka di situ berlakunya khiyar majlis. Jadi macam nikah, macam khuluk tadi, itu tidak ada khiyar majlis. Baik. Kemudian fi kulli muawadatin mahdhatin yang waqi'atin ala ain. Dan juga akad muawadah tadi berlaku ke atas ain. Semalam kita mengaji
al-bai' sama ada berlaku imma yaqa'u ala ain ataupun ala manfaah. Betul tak malam? Jadi bai' semalam sama ada berlaku ke atas ain, berlaku bai' itu pada ain ataupun pada manfaah. Tapi pada manfaah iaitu kita jual beli manfaah secara takbid, secara kekal. Hakul mamar, hakul bina ala satuh. Itu dinamakan bai' manfaah. Ataupun pada ain. Ini yang biasalah kita ngaji semalam. Jadi sekarang ni khiyar majlis berlaku pada muawadah yang mahdah yang berlaku ke atas ain. Maksudnya kalau muawadah yang berlaku pada manfaah tidak ada khiyar majlis. Jadi al-ijarah berlaku pada ain ke berlaku pada manfaah? Manfaah. Jadi tidak ada khiyar majlis. Tidak ada khiyar majlis. Dia waqi'ah ala ain. Itu penting fahamkan bab baik. Masuk bab riba pun ada kaitan dengan bab baik. Masuk bab ni pun sama jugalah. Dia berkait dengan bab baik. Kemudian lazimatin minal janibain. Ini yang mana ni kita mengaji? Baru tadi. Lazim min taraf, lazim min tarafain, jaiz min tarafain, lazim min taraf wa jaiz min taraf. Khiyar majlis sabit pada muawadah yang lazimah minal janibain ataupun kata lazimah minat tarafain. Jadi kalaulah ukud tersebut, akad tersebut, akad yang lazim min taraf, jaiz min taraf ataupun jaiz minat tarafain, maka tidak ada khiyar majlis. Tidak ada khiyar majlis. Itu penting kena faham yang tadi itulah berkenaan dengan akad tadi. Ni akad lazim ke, ni akad jaiz ke? Itu antara benda yang dipelajarilah di permulaan bab baik. Kemudian laisa fiha tamallukun qahri. Tiada padanya tamallukun qahri. Ada benda, ada akad yang mana pada akad tersebut ada padanya tamalluk qahri. Maknanya dia memiliki sesuatu tu dengan jalan mengerasi. Contoh tamallukun qahri apa? Ana dengan Adni beli tanah. Ana dengan Adni beli tanah. Tapi masih lagi kami tak bahagikan. Masing-masing separuh-separuh. Tapi separuh mana? Ana belah separuh ni ke? Ataupun separuh sini? Ataupun separuh sini ke? Atas ke bawah? Kami tak tentukan lagi. Jadi disebut sebagai musyak. Ghair muayyan. Kemudian, jadi ana bersyarikah dengan Adnin untuk beli tanah. Adnin, dia pergi jual dekat orang lain. Dia pergi jual dekat adik. Dia pergi jual dekat adik. Jadi ana ni sebagai syarik dia, ana tak mau. Ana tak mau. Ana bersyarikah dengan Adnin bukan dengan adik. Dan ada tak mau bersyarikah dengan adik. Jadi waktu ni ana boleh pergi dekat adik, ana bayar harga yang adik bayar dekat Adnin. Dan ambil tanah tu. Walaupun adik tak mau. Dengan jalan paksa. Itu nama dia tamallukun qahri. Laisa fiha tamallukun qahri. Jadi tak termasuklah ni. Yang ni syuf'ah. Disebut sebagai asy-syuf'ah. Ada bab nama dia bab syuf'ah. Jadi di situ ada tamallukun qahri. Ana bayar kat Adnin, harga ana bayar kat adik, harga yang dibayar dekat Adnin tadi, dan ana dapat dengan jalan mengerasi walaupun dia tak setuju. Walaupun tak setuju. Itu bab syuf'ah. Jadi bab syuf'ah tak termasuk laisa fiha tamallukun qahri. Kemudian tinggal satu lagi, wa sallallahu wala jarat majrar rukhas. Yani nak terkeluar
al-hawalah. Terkeluar ada satu bab dalam muamalah nama dia al-hawalah, pindah hutang. Pindah hutang. Itu ada tafsir dia, ada agak agak susah nak syarah, jadi tinggallah dulu. Lain kali insya-Allah. Okey. Cuma nak beritahu sini kalimat wala jarat majra rukhas, maka terkeluar dengan perkataan ni al-hawalah. Jadi al-hawalah tidak termasuk dalam khiyar majlis. Tidak termasuk dalam khiyar majlis. Jadi selama mana al-bai' wal mushtari di dalam majlis, maka selagi itulah kedua-duanya ada khiyar. Kemudian soalan, sampai bila khiyar itu berlangsung? Sampai bila khiyar itu berlangsung? Wa yastamirru khiyarul majlis ila, yang pertama at-tafarruq al-'urfi bil badan. Dan yang kedua at-takhayur. Sampai bila khiyar majlis ni? Khiyar majlis ni dia akan berakhir, yang pertamanya dengan at-tafarruq al-'urfi bil badan tau'an, dan yang kedua dengan bit-takhayur. Contohnya sekarang ni ana buat apa ni, wasana saya Muhammad, ana pergi jumpa, pergi beli barang. Ni barang datang orang apa ni, Indonesia jual syal. Kan jumpa depan rumah contoh. Okey. Jadi dia bagi barang, ana pun bayar. Jadi bila masing-masing dah tafarruq, dia dah pusing dah, dia jalan arah dia, ana jalan arah ana. Jadi waktu tu dah berakhirnya khiyar majlis. Tapi masih tadi duduk situ, masih dalam majlis lagi. Dia ikut uruf lah. Macam kita sekarang ni dalam bilik dengan keluar bilik contohnya. Kalau duduk dalam satu tempat pejabat dengan keluar pejabat. Kalau rumah tu besar dengan pindah naik atas ke, keluar rumah ke, dia ikut uruf pada tempat tu. Faham tak? Selagi mana masih dikira dalam majlis lagi. Lepas tu disebut at-tafarruq al-'urfi bil badan, dengan badan. Syarat juga tau'an. Bukan dengan paksaan. Contohnya, ana beli barang daripada dengan adenin. Jadi ana suka barang ni, ana takut adenin ni tak mau keluar daripada bilik. Ana panggil orang, ana suruh angkat dia keluar. Ana suruh angkat dia keluar supaya terpisah. Berlaku tafarruq. Supaya berlaku tafarruq. Waktu tu adenin masih ada lagi khiyar, masih ada khiyar. Sebab dia tafarruq bil badan ni bukan tau'an. Bukan dengan dia punya kerelaan hati dia kena paksa. Sebab ana nak bagi dia keluar daripada majlis tu, ana arahkan orang untuk angkat dia. Tak kat luar. Itu tak dikira. Dan yang kedua at-takhayur, iaitu buat pilihan. Buat pilihan sama ada bai' ataupun mushtari. Contohnya dalam majlis ni. Tapi bai' kata dia setuju dah. Dia dah kira dah jatuhkan khiyar dia. Sebab masing-masing ada hak. Bai' ada hak khiyar, mushtari ada hak khiyar. Lepas tu dua-dua pilih. Kata kami jatuhkan hak khiyar kami. Maka habis dah khiyar majlis. Ataupun salah satu je jatuhkan. Contohnya ana bai', ana kata ana dah tak mau khiyar dah setuju dah. Jadi ana dah gugur dah khiyar majlis ana. Tapi penjual masih ada khiyar lagi. Selagi mana khiyar, dia tak buat khiyar lagi, dia tak putuskan lagi, selagi tu dia ada khiyar. Ataupun penjual yang dah putuskan,
tapi ana masih belum lagi. Jadi masih kekal lagi khiyar tu pada ana. Maknanya ana masih ada khiyar majlis, baik tidak ada khiyar majlis. Ni faham? Mafhum? Boleh faham sini? At-tafarruq al-urfi bil badan dengan at-takhayyur. Jadi buat pilihan ni sama ada dua-dua buat pilihan, yang ni takhayyarna ataupun ikhtarna imda al-aqd. Dua-dua kata macam tu, ataupun salah seorang yang kata. Baik kata takhayyartu ataupun apa ni ikhtartu imda al-aqdi. Tapi yang mushtari tak. Dia kata aku tak buat lagi. Jadi masih kekal khiyar untuk mushtari, tapi baik dah tak ada dah sebab dia dah pilih dah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua khiyaru syarti. Khiyar syart. Baik, khiyaru syarti. Jadi kita dah tengok dah khiyar majlis ni sabit pada apa? Pada akad apa? Kali sekarang ni kita nak tengok pula khiyar syarat ni sabit di mana? Di mana akad yang ada khiyar syarat. Jadi khiyar syarat yasbutu fi ma yasbutu fihi khiyarul majlis. Tempat-tempat yang ada khiyar majlis ada juga khiyar syarat. Kecuali ada istisna. Kecuali pada perkara-perkara pada jual beli ataupun akad yang disyaratkan padanya qabat. Yang disyarat padanya qabat. Apa dia? Apa ni kita kata akad yang perlu ada qabat? Jual beli apa? Ribawi. Jual beli semalam kita dah mengaji. Tak. Jadi kita dah kalau faham semalam, insya-Allah kat sini mudah. Dah faham bab baik, dah faham bab riba, masuk bab khiyar ni lagi mudah. Jadi ada yang disyaratkan qabat seperti ribawiyat. Seperti baik ribawi, maka kalau kita beli apa ni kita beli buat akad, kita jual beli barang yang ada illah riba dan juga ada illah riba, yang mana illahnya sama, maka disyaratkan ada qabat. Semalam kita dah ni dah. Idza bi'a ribawi bi ribawi, sama ada bersatu pada illah ataupun berbeza pada illah. Bersatu pada illah terbahagi dua. Sama ada jenis sama ataupun berbeza jenis. Jadi kedua-duanya ada syarat qabat, at-taqabud semalam tu. Jadi khiyar syarat tidak berlaku pada item-item yang ada illah riba. Dan juga akad salam. Dalam muamalat ada satu bab nama dia bab salam, jual beli salam, jual beli order. Yang ni pun ada kena syarat qabat. Syarat qabat ra'sul mal dalam majlis. Modal mesti diberi dalam majlis. Jadi apa yang ada syarat ni, syarat qabat ni, maka tak termasuk dalam khiyar syarat. Tidak termasuk dalam khiyar syarat. Boleh Jadi ada sedikit istisna, pengecualian daripada apa yang ada di khiyar majlis.
Jadi khiyar syarat ni nak mula daripada mana? Sebab khiyar syarat paling banyak 3 hari. Khiyar syarat paling lama 3 hari. Jadi orang yang nak buat khiyar syarat, dia boleh buat khiyar syarat 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang penting jangan lebih 3 hari. Nanti kita akan sebutlah syarat-syarat khiyar syarat. Ada 5 syarat. Antaranya dia punya mudah tu mestilah 3 hari dan kurang. Tapi bila nak mula? Bila nak mula khiyar syarat ni? Okey. Jadi khiyar syarat sama ada disyaratkan di dalam akad. Khiyar syarat sama ada disyaratkan di dalam akad. Maksudnya dalam akad tu kita buat akad, dah memang kita tulis dah dalam tu ada khiyar. Kita buat khiyar syarat 3 hari. Okey. Ataupun dia tak disyaratkan dalam akad. Kita dah selesai dah akad. Bila selesai akad, masih dalam majlis kan? Ada khiyar majlis kan? Waktu kat khiyar majlis tu, lepas akad, baru kita syaratkan khiyar. Jadi sama ada apa ni khiyar syarat tu disyaratkan dalam akad ataupun disyaratkan selepas akad. Nampak ada 2 keadaan. Sama ada khiyar syarat tu disyaratkan di dalam akad ataupun disyaratkan selepas akad. Maknanya bukan dalam akad lah. Lepas dah akad tu, masih lagi dalam khiyar majlis, kita syaratkan khiyar syarat. Boleh? Jadi dia mula daripada, kalau khiyar syarat tu disyaratkan dalam akad, maka bermula daripada akad. Kalau disyarat dalam akad, maka dimula daripada akad. Dan kalau disyaratkan di luar akad, maka dimula pada syarat. Mula pada syarat. Contohnya, baik. Ana mushtari. Azimi ba'i'. Kami duduk dalam pejabat. Azimi ada pejabat. Balik-balik berjaya lah. Ada pejabat. Jadi ana pergi buatlah jual beli dengan dia. Mami duduk dalam pejabat ni, duduk dalam pejabat. Jadi anak kami pun buatlah jual beli. Buat jual beli, buat akad. Jadi akad tu pun dah selesai dah. Apa ni, Azmi, bank tu, ana pun qabil tu, ishtara itu. Tapi kami masih dalam habis akad pukul 12. Habis akad pukul 12. Dalam akad tu kami tak syaratkan pun khiyar syarat. Dalam akad tu kami tak syaratkan khiyar akad. Dan pukul 12 sampai pukul 2, ana masih dengan Azmi masih dalam pejabat. Ana masih ada khiyar majlis. Pukul 1.30 ana cakap kat Azmi, ana nak buat khiyar syarat. Pukul 1.30 nak kata kat Azmi, ana nak buat khiyar syarat. Jadi waktu itulah bermulanya tempoh tu. Katalah anda nak buat khiyar syarat 3 hari. Jadi nak 3 hari tu mula bila? Mula pada ketika syarat tu. Tapi kalau syarat tu memang ada dalam akad, dia akan mula daripada akad. Maknanya pukul 12. Dia faham? Jadi kalau letak dalam akad tu buat pukul 12, maka mula daripada pukul 12. Tapi kalau buat selepas akad, ini masih lagi dalam majlis, dalam khiyar majlis, anda 1.30 tu baru buat. Selepas akad, dalam khiyar majlis, anda baru buat khiyar syarat. Pukul 1.30. Pukul 1.30 baru mula. Boleh faham? Kenapa nak kaitkan dengan khiyar majlis? Sebab kalau khiyar majlis dah tak ada, mana boleh khiyar lagi dah. Habis dah khiyar. Nak khiyar syarat pun tak boleh dah. Dia dah jadi lazim min tarafain. Boleh faham? Jadi, yabtadi'u khiyaru syarti min yabtadi'u khiyaru syarti min, yang pertama, minal aqdi in syurita fil aqdi. Yang kedua, minasyarti in lam yushrat fil aqdi.
Baik. Tadi kita tanya bila nak mula khiyar syarat. Jadi ada dua keadaan. Sama ada mula daripada akad sekiranya disyaratkan pada akad dan bermula pada syarat sekiranya tidak disyaratkan pada akad. Okey. Kemudian sampai bila pula berlangsungnya khiyar syarat tu? Sampai bila berlangsungnya khiyar syarat? Syarat khiyar syarat dia ada tiga hari paling panjang tempoh dia 3 hari. Tak boleh lebih. Baik. Jadi dia ada masa dia, kalau ada dia syaratkan 3 hari ataupun kurang. Baik. Jadi sampai bila nak berterusannya khiyar syarat ni? Jadi berterusannya khiyar syarat ni permulaan, jadi khiyar syarat dia akan berterusan sehinggalah berakhirnya muddah. Kata dia syaratkan 2 hari. Jadi sampai 2 hari habis, ataupun kata sampai 3 hari, maka habis dia punya khiyar syarat tersebut. Syarat 2 hari. Kalau sampai 2 hari, maka habislah khiyar syarat. Syarat 3 hari, habis 3 hari, habis khiyar syarat. Ataupun tak sampai lagi 3 hari, kata dia syarat 3 hari. Dia syarat 3 hari. Ana beli, contohnya ana beli pen, ana kata dengan syarat 3 hari. Maknanya dalam 3 hari ni ana nak fikir dulu. Nak beli ke nak teruskan beli pen ni ke ataupun nak batalkan, bagi balik ambil duit. Jadi dalam hari yang kedua, syarat 3 hari. Hari yang kedua, pen ni ana hadiahkan dekat sahabat ana. Ambil ya ni, ana hadiahkan. Jadi ana atasarraf fil mabi'. Ana buat benda, ana guna. Maknanya disebut sebagai tasarruf. Ana bertindak pada bahan tadi tu, yang ana beli tadi tu, dalam tempoh tu. Jadi bila ana dah atasarraf fil mabi', maka berakhirlah khiyar tersebut. Jadi sebab seolah-olahnya ana dah setuju. Faham tak? Ana dah setuju dah. Ana dah buat pilihan dah. Nak teruskan akad tersebut. Ini yastamiru khiyaru syarti ila intiha'il muddah wa ila an yatasarraf sahibul khiyar bil mabi'. Cuma tinggal satu lagi, syarat-syarat khiyar. Syarat-syarat khiyar syarat. Syurut khiyarus syarti khamsah. Yang pertama, zikrul muddah. Yang kedua, kaunuha muttasilatan. Yang ketiga, kaunuha mutawaliyah. Yang keempat, yang keempat, kaunuha ma'lumatan. Dan yang kelima, kaunuha salasata ayyam fa'aqal. Okey. Jadi syarat khiyar syarat ada 5. Yang pertama mestilah disebutkan muddah, zikrul muddah. Kena sebutlah 2 hari, 3 hari, 3 jam, 4 jam. Yang kedua, kaunul muddah muttasilah. Mestilah tempoh tersebut dia berhubung dengan syarat tadi. Sekiranya syarat itu disyaratkan di luar akad ataupun berhubung dengan akad tadi, jika disyaratkan dalam akad, dia mesti berhubung. Dia tak jadi macam ni. Contohnya, ana buat syarat pukul 12. Pukul 1 lagi baru start nak kira. Tak. Dia syarat dia mudah tu mesti berhubung. Kalau ana letak syarat, ana beli pen ni dengan syarat 2 hari, tapi sejam lagi baru mula, baru kira. Itu tak boleh. Tak cukup syarat. Yang ke 3, kaunul muddah mutawaliyah. Dia berturut-turut. Dia bukan berselang-selang. Kalau dia tidak jadi macam ni. Maknanya buat syarat beli pen ni dengan syarat 3 hari, tapi kira hari Isnin, Rabu, Jumaat.
Dia tak boleh yang tu. Dia akan jadi, dia mesti mutawaliyah. Dia berturut-turut. Kalau buat satu hari Isnin ke-12, situlah mula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Satu hari Isnin tu, Selasa satu hari, Rabu, lepas tu Khamis. Ke-12 tu. Dia akan jadi mutawaliyah. Syarat dia mesti mutawaliyah. Kalau syarat kan 3 hari tapi bukan mutawaliyah. Isnin, Rabu, lepas tu hari Jumaat. Tidak sah. Kemudian kaunuha maklumah, muddah tersebut maklum, mesti tahu 2 hari ke, 3 hari ke, 2 jam ke, setengah jam ke. Dan yang ke-5 kaunul muddah salah satu ayam faqal. Mestilah 3 hari dan kurang. Cuma syarat 3 hari itu mestilah pada barang yang dia tahan lebih daripada 3 hari. Kalau pi beli makanan ke, dia kata nak pi beli pizza nak 3 hari. Itu tak boleh sebab dia rosak sebelum sampai 3 hari. Apa-apalah maknanya, tu contoh je lah, maknanya benda-benda yang rosak dalam tempoh tu, maka tak boleh lah. Itu syarat khiyar, syurut khiyati syarti. Kemudian khiyar an-naqisah, dia berkait dengan aib. Ini padam. Kita baca. Yang tu kita baca dalam. Tu pun panjang juga. Bismillah. Jadi khiyarun naqisah tu dipanggil juga sebagai khiyarul aib. Khiyarun naqisah disebut juga disebut sebagai khiyarul aib. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah wa yasbutul khiyar fil majlis fi jami'i asnafil bai'. Dan sabit khiyar pada majlis pada kesemua jenis-jenis jual beli. Jadi kita dah syarah dah tadi apa dia syarat-syarat dia. Kemudian dalam syarah disebut al-khiyar talabu khairil amrain min imda'il aqdi aw fasqihi wa huwa salasatu anwa' khiyarul majlis, khiyarul syarti wa khiyarul al-aib. Kemudian kata dia wala yanqati'u, maknanya wala tidak terputus khiyar tersebut illa bitakhayur atau bitafarruq bi abdanihima. Ini kita kata sampai bila berterusan khiyar majlis? Tadi inilah bitakhayur dengan bitafarruq. Bitafarruq al-urfi bil badan tadi kita sebut. Wala yanqati'u, tidak terputus maknanya akan berterusan khiyar majlis itu kecuali dengan takhayur. Bila berlaku takhayur maka dah terputus dah. Ataupun bit tafarruq bil abdan. Wa yajuzu lil muta'aqidaini aw li ahadihima, dan harus bagi kedua-duanya muta'aqidain yakni al-bai' wal mushtari ataupun salah satu daripada kedua-duanya. Harus apa? Harus syartul khiyar salasata ayyam aw aqal. Harus syarat khiyar 3 hari atau kurang. Jadi 3 hari atau kurang tu salah satu syarat daripada syarat-syarat khiyar syarat. Illa kecuali an yushtarata qabdul iwadi fil majlis. Illa an yushtarata qabdul iwadi fil majlis. Ini dalam kita sebut tadi, sabit khiyar syarat pada perkara-perkara, pada akad-akad yang sabit juga padanya khiyar majlis, kecuali pada benda akad-akad ataupun jual beli yang perlu ada qabat dalam majlis, iaitu bai' ribawi. Illa an yushtarata qabdul iwad fi majlis. Waktu tu tak boleh khiyar 3 hari. Dan begitu juga as-salam. Illa an yushtarata qabdul iwad fil majlis. Wa bai'at ta'am, yakni illa bai'at ta'am bit ta'am. Tadi yushtaratu qabdul iwad fil majlis, antara contohnya as-salam, bai'us salam. Jadi bai'us salam, jual beli order, syarat dia ra'sul mal mestilah diberi dalam majlis. Jadi tak boleh. Tak boleh nak syarat 3 hari, tak boleh. Maknanya khiyar syarat tidak boleh. Wa bai'at ta'am bit ta'am, yakni illa bai'at ta'am bit ta'am.
Kecuali jual beli makanan dengan makanan pun tak boleh juga, sebab dia disyaratkan qabat dalam majlis. Wan nakdi bin nakdi illa bai'an nakdi bin nakdi. Kecuali jual beli naqad dengan naqad, yakni emas dengan emas, perak dengan perak pun sama juga syarat qabat. Begitu juga emas dengan perak ataupun perak dengan emas, sebab dia punya ilah dia sama. Kemudian wa idza wajada bil mabi'i aiban raddahu 'alal fawr. Yang ni apa dia ni? Wa idza wajada bil mabi'i aiban ni syarat kepada khiyar aib ataupun khiyar an-naqisah. Apabila si pembeli tadi dia dapati pada barang jualan tu, pada barang yang dibeli tu ada aib, maka syarat dia mestilah kembalikan barang tersebut 'alal fawr, dia kena kembalikan atas jalan segera. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh. Dia kena segera. Tapi kalau dia nak solat dulu ataupun sakit perut kau tu tak mafi muskilah. Kalau dia tak segera kembalikan, maka gugurlah hak khiyar. Jadi lepas tu budi bicara dengan ni dari segi hukum. Kemudian dia dengan penjual tu budi bicara penjual tu lah. Dia pergi jumpa, dia kata bagi tahu ni ada aib. Contohnya buku kita beli untuk apa? Untuk membaca, tiba-tiba kita beli tak ada muka surat kosong. Jadi macam mana kita nak baca? Jadi ada aib. Ada aib. Kita pergi jumpa bagi tahu ada aib. Kita boleh kembalikan balik untuk ambil yang baru. Kemudian sikit lagi, wala yasihu bai'ul mabi'i hatta yaqbidah, dan tidak sah habis dapat khiyar. Di sini Abu Salasin Ahmad selepas bab khiyar ni musannif rahimahullah nak sebutkan beberapa rupa jual beli yang dilarang. Beberapa rupa jual beli yang dilarang. Jadi jual beli ni ada hukum-hukum dia lah. Macam kita tak tulis pun. Maksudnya jual beli terkadang wajib, kadang haram, baik itu terkadang wajib, terkadang haram, terkadang sunat, terkadang harus, kadang makruh. Dan haram tu pula terbagi dua, terkadang haram serta sah dan haram serta tidak sah. Baik, di sini dia nak sebut jual beli yang beberapa rupa jual beli yang diharamkan. Katanya wala yasihu bai'ul mabi'i hatta yaqbidah. Tidak sah jual barang yang dibeli itu, mabi' itu, sehinggalah dia qabat. Sehinggalah dia serah. Dia serah terima barang tu. Contoh, wah masalah Sayyidina Muhammad. Ana beli dekat Azimi Indomie. Ana beli Indomie. Pun beli lain lah, beli pen. Dan beli pen kat dia. Ataupun nak beli handset. Tapi anak tak ambil lagi. Azimi kata nak ambil apa dalam tu, ataupun nak elak-elakkan balik. Semualah. Dia nak buat, nak repair sikit. Banyak dah. Barang tak ambil lagi. Boleh. Lepas tu, Abang Sayyidina Ahmad, anak jumpa Abbas kata, anak nak cari handset ni. Handset apa? Handset sekian. Anak baru beli kat Azimi. Tapi anak tak ambil lagi. Anak kata anak ada handset tu. Anak jual kat anta. Anak kata anak ada handset, anak jual kat anta. Tadi anak beli kata 1,000, anak jual 1,100. Anak ambil untung 100. Tak boleh lah. Nanti anak pun buat jual beli. Jual beli tu muharramah. Baik itu baik yang muharram, manhi anhu. Tak boleh. Sebab anak tak qabat lagi. Wala yasihu bai'ul mabi' hatta yaqbidah. Tak sah nak jual benda yang dibeli itu sehinggalah dia qabat barang tu dulu. Sehingga dia pegang barang tu dulu. Selagi mana dia tak pegang lagi, tak boleh. Lainlah kalau anak dah ambil barang tu kat Azimi, anak dah pegang dah. Lepas tu anak suruh dia repair sikit. Tu sebab anak dah pegang dah. Sebab bila anak pegang, dia dalam jaminan anak. Kalau rosak, anak yang kena jamin. Tapi tadi anak bagi duit kat Azimi, tapi anak tak pegang barang. Kalau rosak dalam
Ketika mana Azmi pegang tu, dia yang kena jamin. Ana tak ada kena, tak ada apa. Faham tak? Jadi benda yang bukan dalam jaminan kita, syarak bukan dalam jaminan kita, syarak tak bagi jual. Tak boleh nak jual. Itu maksud wala yasihu, tidak sah jual beli tersebut. Jual beli barang yang dibeli itu sehinggalah dia qabat. Semua cara qabat tu ada tafsirnya dalam kitab-kitab yang lebih besar. Ada benda yang qabat dia dengan serah kunci. Ada sebab ada benda yang boleh dipindahkan, ada benda yang tak boleh dipindahkan, macam ard, bangunan, rumah, boleh tak kita pindahkan? Lepas tu ada benda yang boleh dipindahkan, ada benda besar, ada benda kecil. Kan? Jadi dia tak sama. Itu tafsir dia dalam kitab-kitab yang lebih besar lah, dalam mutawalat. Itu bagi contoh benda yang boleh dipindahkan dengan tangan. Jadi wala yasihu bai'ul mabi' hatta yaqbidah. Kemudian wa yahrumu. Yang ni sah tapi haram. Tadi tak sah. Yang ni nak sebut ni sah tapi haram. Wa yahrumu bai'ul hadir lil badi fi mata'in ta'ummul hajatu ilaih. Dan haram jual beli hadir. Hadir orang yang sukanul hadirah ataupun al-Madinah, orang yang tinggal di bandar-bandar, di pekan-pekan. Lil badi orang yang tinggal di kampung, lil badi orang tinggal di kampung. Jadi wa yahrumu bai'ul hadir lil badi. Haram jual apa ni orang yang ada di Madinah, dia tolong jual untuk orang yang lil badi. Fi mata'in, pada barang-barang yang mana barang tu semua orang berhajat kepada dia. Ada benda yang semua orang berhajat. Ada benda yang bukan semua berhajat, cuma dia sebagai penyedap saja. Buah-buahan dan sebagainya. Tapi ada makanan-makanan ruji. Itu memang semua berhajat pada benda tersebut. Jadi katalah, jadi orang yang berada di kampung, dia akan datang ke pekan, datang ke bandar, dia akan bawa barang dia. Jadi orang yang duduk daripada kampung nak pergi ke pekan tu, yang dulu-dulu mereka akan musafir lah, rombongan untuk pergi jual barang. Dan bila mereka datang ke bandar, mereka tak mahu duduk lama. Mereka nak jual, kemudian nak balik. Faham tak? Nak jual, nak balik. Dan bila dia jual, dia akan jual dengan harga murah satu. Dan juga harga pada ketika tu lah, waktu dia datang tu. Dan dia nak habis cepat. Dia jual dengan harga murah. Jadi larangan dia apa? Larangan dia, orang hadir, orang yang ada di bandar ni, dia kata dekat Al-Badi ni, dia kata, tinggal barang tu kat aku. Tinggal barang tu kat aku tolong jual untuk kamu. Aku tolong jual untuk kamu, tapi aku jual sikit-sikit. Dengan harga yang lebih mahal. Yang aku jual sikit-sikit dengan harga yang lebih mahal. Jadi dia boleh balik dulu. Barang tu tinggal dekat Al-Hadir, orang yang duduk di pekan, duduk di Madinah tadi. Kampung tu balik dah. Jadi sekarang ni, bila dia buat macam tu, benda tu pula benda yang ta'ummul hajatu ilaih, semua orang berhajat pada dia. Siapa yang mudarat? Al-mujtama'. Masyarakat yang mujtama'. Asalnya boleh dapat dengan harga murah, tapi perlu dapatkan dengan harga yang mahal. Nak jaga benda tu lah. Faham tak? Jadi sekarang ni bila dia jual sikit, dia buat peluang sikit, benda banyak dia akan jadi murah. Betul ya tak? Benda banyak dia akan jadi murah. Tapi kalau benda tu sikit, dia akan jadi mahal. Dia akan naik harga. Waktu cuba kalau tengok sekarang ni, katalah rickshaw penuh. Jadi pakat-pakat nak orang naik kat dia. Jadi harga murah. Dia sanggup turunkan harga. Tapi kalau tak ada rickshaw, pakat-pakat semua nak balik rubar. Waktu tu dia akan naik harga mahal. Sebab benda sikit. Jadi bila dia keluar dengan sikit dia tolong jual. Bai'ul hadir, dia jual lil badi. Hadir tu tolong jual bagi al-badi tu. Jadi sah tapi haram perbuatan tu. Perbuatan tu bagi mudarat pada mujtama'. Kecuali benda-benda yang la ta'umul hajah ilaih. Faham tak? Wa yahrumu bai'ul hadiri lil badi fi mata'in, pada barang-barang yang ta'umul hajah ilaih. Yang hajat kepada benda tu meliputi semua orang. Meliputi semua orang.
wa talaqqil qafilah, dan haram juga talaqqi al-qafilah lisyira' minhum idza jahilu si'ral balad. Ini pun satu gambaran juga, contoh yang orang buat. Wallahu alam kat apa ni, kalau di negara kita berlaku dak macam ni, mungkin ada masing-masing tempat-tempat dia ada rupa masing-masing nak cari untung. Jadi macam ni talaqqi qafilah ni, dia bertemu dengan rombongan. Macam tadi orang tumai kata suruh simpan kat tempat dia. Jangan jual sekarang kata. Jual sekarang murah ha. Kan harga murah. Jual letak kat dia, aku tolong jual. Tolong jual dengan harga yang mahal. Jadi waktu tu mujtama' sakit. Mujtama' masyarakat tempat tu sakit sebab dia kena beli dengan harga yang mahal, sedangkan dia boleh dapat dengan harga yang murah. Dan benda tu benda yang orang berhajat, nak tak mau orang akan beli. Yang kedua ni, datang rombongan daripada kampung contohnya, tempat lain. Ana pi sekat di tengah jalan. Kat tengah jalan tu ana pi. Ana minta beli. Ana minta beli. Ana minta beli dengan harga murah ke mahal? Dengan harga murah. Ana tahu harga suk. Dia tak tahu harga suk. Dia syarat lah. Syarat haram ni, ana bertemu dengan rombongan untuk beli daripada mereka barang-barang yang mereka bawa. Dulu kan adalah orang kampung-kampung bawa main bandar. Okey. Ana ambil barang yang mereka bawa. Syaratnya haram idza jahilu si'ral balad. Apabila mereka jahilkan, mereka tak tahu harga di pasar. Harga di tempat tu, sebab mereka akan bawa pergi ke suk. Mereka tak tahu harga suk, ana dah sekat awal lagi dah. Minta beli barang daripada mereka. Ini disebut talaki rukban. Sebut juga talaki ar-rukban. Jadi sah jual beli itu tapi haram. Talaqil qafilah lisyira', maknanya bertemu rombongan dagang di perjalanan untuk membeli daripada mereka apabila mereka jahil si'ral balad. Maksudnya harga suk mereka tak tahu. Tapi kalau mereka tahu dan setuju nak jual apa semua tu tak ada masalah. Tak boleh jadi dia akan ambil harga yang murah. Satu, mudarat kat mereka ni. Lepas tu, mudarat dekat mujtama'. Dia balik jual mahal. Dengan harga dia akan naik harga tinggi. Kemudian, wassawmu ala sawmi akhih. Kemudian, tawar-menawar di atas tawaran saudara dia. Ini macam mana contoh dia? Bangsa Sayyidina Ahmad. Kat kedai ni, contohnya dekat suk Mundurman ke, suk Khurtum ke, Arabi ke. Ana nak beli baju ni. Ada baju. Ana kata aku nak beli dengan harga 100. Baik nak jual dengan harga 150. Ana kata, ana tengah duk tawak menawak ni, aku beli 100 apa semua kata. Dia pun kata tak 150, kata khasarah lah apa semualah. Aku rugilah apa. Kata 100 aku ada 100 ya semua. Aku tak ada duit kata talabah macam-macam lah. Lepas tu Rasulullah Sayyidina Muhammad datang seorang ni. Ana tengah duk apa ni tawak menawak dengan dia. Datang dia kata aku beli dengan harga 150. Ana dapat beli tak? Ini as-saum ala saumi akhi. Jual beli tu sahih tapi haram. Jual beli tu sahih tapi haram. Sebab apa? Dia akan menyebabkan permusuhan. Tak kira tengah nak beli ada ni mai, tak apa ana ambil 150. Kita tengah tawak menawak ni tak buat lagi akad. Tapi tengah tawak menawak, kalau setuju ittifaq ada taradin maka akan beli. Dah tengah duk tawak menawak, dia datang potong terus. Ana ambil 150. Jadi lagi boleh jadi ana akan marah. Jadi kita waktu tu akan berlaku dendam, akan berlaku permusuhan. Potong dia apa yang dia nak beli. Itu maksud as-saumu ala saumi akhi. Akhi itu bukan kait lah. Ayah dia ke, abang dia, apa ni, kawan dia ke, ataupun bukan orang apa ni disebut sini zimmi ke, muahad, musta'man. Dia kan syarat. Kemudian wal bai'u ala bai'i akhih wasyira'u ala syira'i akhih. Yang jual beli atas jual beli saudara dia, jual atas jualan saudara dia, ataupun beli atas pembelian saudara dia. Ini contoh dia macam mana?
Baik. Tadi kita sebut berkenaan dengan khiyar. Kita sebut berkenaan dengan khiyar. Jadi ada khiyar syarat 3 hari. Contohlah sekarang ni ana ni baik. Azimi mushtari. Azimi nak beli dekat ana barang, nak beli motor dengan khiyarnya 3 hari. Azmi nak beli kat ana motor, khiyar 3 hari. Ana jual kata ambil lah 50,000. Azmi kata okey, ana beli dengan harga 50,000. Syarat dengan khiyar syarat 3 hari. Ana nak fikir tak dia? Okey. Jadi dalam dalam khiyar tu, dalam 3 hari tu datang Abbas pergi dekat Azmi. Sekarang ni baik itu belum sempurna lagi, dia tak jadi lazim minat tarafain lagi. Dia masih lagi ada, katalah ana dah ikhtartu imda' al-aqdi. Ana dah khiyar dah. Khiyar ana dah habis dah. Ana cakap jadi dah. Tapi Azmi tak. Dia kata ana nak khiyar 3 hari. Tak apa, ana bagi biar dia fikir dulu. Bila tak jadi ana akan bagi balik duit. Jadi dalam tengah duk fikir-fikir tu, Abah datang kata kat Azmi, fasahkan akad. Ana jual motor ana murah lagi. Fasahkan akad, anda jual motor na murah lagi. Motor sama lah. Ataupun macam itulah. Maknanya itu dinamakan al-bai' ala bai'i akhi. Faham tak? Boleh jadi Azmi tadi beli kat ana dapat 50,000, sekarang ni tak dapat. Sebab Abah datang, dia kata fasahkan akad tadi, ana jual kat anta motor, anta beli 50 kan, ana jual 48,000. Dengan sebab tu Azmi akan fasahkan akad tu, ana tak dapat apa lah. Jadi dia akan beli dekat Abbas. Itu nama al-bai' ala bai'i akhi. Hukum dia haram. Jual beli tu sah. Yang ketiga. Wasyira'u ala syira'i akhi. Yang ni terbalik. Kalau tadi bai', yang ni syira'. Yang ni terbalik. Contoh wang salah Sayyidina Ahmad. Contoh yang sama. Ana nak jual dekat Azmi motor harga 50,000. Azmi nak beli 50,000. Ana pun nak jual harga 50,000. Tapi waktu tu masih lagi dalam khiyar syarat. Masih lagi dalam khiyar syarat. Datang Abbas, dia mai kat ana. Ana pun belum lazim lagi. Ana tak melazimkan lagi jual beli tu. Ana pun ada khiyar syarat, Azmi pun ada khiyar syarat. Datang Abah, dia kata kat ana, fasahkan akad tu, ana beli 55,000. Faham tak? Dia nak beli, dia suruh ana fasahkan. Tadi dia suruh Azmi fasahkan akad. Yang ni dia suruh ana fasahkan akad. Ana baik. Dia kata ana beli 55,000. Nak bagi ke PMS. Betul. Jadi ana fasahkan akad, Azmi tak dapat nak beli sebab dia beli dengan harga lebih mahal. Itu namanya asyira' ala syira'i akhi. Hukum dia haram. Dan juga haram juga wan najshu. Wan najshu. Pada an-najash. An-najash maknanya seseorang tu, contohlah kata wa sallallahu alaihi wasallam, ana ni ana baik ni, duk jual barang ni. Ni barang ada apa semua. Beli apa semua RM2 2. Semalam. mai dekat semua. Pakai amai ada. Lepas tu datang Abah. Ada jual ni harga 200. Dia letak harga 200. Lepas tu Abah mai, dia naikkan harga. Dia naikkan harga benda tu. Ha ni murah ni 200 ni. Ha ni orang beli dengan harga 250. Dia naikkan harga daripada yang ana letak tu. Tujuan dia naikkan harga tu bukan dia nak beli pun. Tapi dia nak memperdaya orang yang ada sekitar dia, bagi orang beli. Faham tak? Apa ni? Artinya kalau orang tu dengar, "Uish, ini murah ni, kata 250." Jadi orang lain pun jadi macam lagi rasa, kalau aku tak ambil ni rugi pula kan. Dia dengar murah, dia pun tak tahu masih harga. Dia ada dengar seorang cakap tepi tu, dia pun percaya semua kan. Jadi
Abah ni dia tak mau beli pun. Tapi tujuan dia tu untuk apa sebut? Ha? Promosi macam nak apa sebut? Dia tidak ada raghbah untuk beli. Cuma dia nak jatuhkan orang supaya macam terpedaya lah dengan kata-kata dia tu. Sama ada anak dengan abah ni dah pakat dua ataupun tak pakat. Perbuatan tu haram. Dia tak mau beli pun. Ataupun anak dengan abah pakat. Sagi, anak jual lagi, hantar mai. Hantar buat-buat cakap. Sebab setengah-setengah orang dia macam tu. Contoh macam kan kalau, tak tahulah kalau kat Kedah, malam raya tu, ni dia lelong barang. Dia lelong barang, lepas tu letak harga ni, dia buka harga RM10. Tambah RM5. Tambah kadang-kadang tu ada saja. Wallahu alam lah, boleh jadi ada yang pakat. Saya beli 20. 1, 2, 3. 30. 30 buka 30. Hari seorang pula kan. Saya beli 40. Dia akan jadi naik sampai tak ada orang nak beli dah. Kalau orang tu kata saya beli 200. Siapa lagi nak beli lebih daripada 200? Tak ada orang lah. Dia akan jual harga 200. Dulu selalu duk tunggu. Bukan beli pun tengok. Seronok buang masa. Jadi boleh jadi itu pun ada apa ni, boleh jadi depa sepakat, boleh jadi tak. Kadang-kadang benda tu benda mahal. Tapi dia akan buka dengan harga murah Jadi ada orang tambah sampailah harga tu jadi mahal. Wan najshu. Itulah tengok-tengok kat suk-suk. Kau nak fahamkan apa muamalah penipuan-penipuan ni. Macam ni kalau macam sini ada je, kalau jual pi suk markazi ni, pi beli tomato ke apa kau, tomato kat atas tu semua cantik. Nak beli dia ambil kat bawah. Ataupun kalau dalam tu, hak bawah-bawah tu hak berayak dah. Hak atas semua cantik. Ubi pun yang tu juga, letak kat atas tu semua cantik. Hak bawah tu, kita nak ambil, dia akan ambil. Kita nak ambil, dia tak bagi. Kalau dulu, kalau nak pergi beli, anak akan kata, aku nak ambil sendiri. Dia tak bagi. Sampai kita nak bergaduh dia. Dah, tak mau beli. Macam itulah cara dia. Sebab kalau benda tu elok, dia akan bagi ambil. Sebab benda tu sama. Tapi sebab benda tu tak sama, dia nak habiskan yang buruk. Dia nak perdayakan orang dengan yang cantik. Dah basuh apa semua dah. Lalah tengok dapat dalam plastik. Tak sama macam kita tengok. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrumu tafriq bainal jariyah wa waladiha hatta yumayyiza. Dan haram tafriq, yakni memisahkan antara hamba perempuan dengan anak dia sehinggalah anak tu mumayyiz. Ini mungkin tak ada lah zaman sekarang ni, tapi nak bagi tahu hukum dia. Maknanya dulu kalau seorang hamba perempuan tu dan dia ada anak dia, jadi hamba ni bolehlah apa ni Allah SWT sayyid tu nak jual dia, ataupun boleh juga dia nak hibah. Tapi bila perempuan tu ada anak, dia dah ada anak, waktu tu dia tidak boleh nak jual salah satu ataupun nak hibah salah satu. Faham tak? Dia tak boleh nak tafriqkan, nak pisahkan mak tadi dengan anak dia. Dia tak boleh nak pisahkan mak dengan anak. Yang ni tak boleh yahrumut tafriq, tidak boleh memisahkan, yang ni memisahkan dengan jual ataupun hibah bagi antara hamba perempuan dan juga anak dia sehinggalah anak tersebut mumayyiz. Sehinggalah anak tersebut mumayyiz. Ada qaul sehinggalah anak tersebut baligh. Yang akan ada hadis Nabi SAW sebut, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina hibbatihi yaumal qiyamah. Siapa yang memisahkan antara ibu dan anak dia tu, Allah Taala akan pisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. Wallahu taala alam. Habislah kisah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Wallahu taala alam. Kalau ada silap ataupun tersalah dalam syarahan, tolong bagi tahu ana dan perbetulkanlah. Esok dah kelas berapa kan? Jadi insya-Allah mungkin kita akan cuti.